Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam makmur Johor. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Kerajaan Persekutuan telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 yang bermula sejak 1 Jun hinggalah 14 hari bulan Jun. Penutupan sektor ekonomi dan sosial di seluruh negara kecuali sektor-sektor perlu amat menjejaskan kehidupan ramai pihak. Maka Kerajaan Persekutuan telah mengambil langkah untuk memperkasakan atau memperkenalkan pemerkasa yang berjumlah peruntukannya sebanyak 40 bilion seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 31 hari bulan Mei yang lalu. Secara prinsipnya, pakej ransangan ekonomi Ihsan Johor 3.0 ini akan dilaksanakan dengan melengkapi usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan melalui program Pemerkasa Plus. Semasa pelaksanaan PKP tahun lalu, Kerajaan Negeri melalui pakej ransangan ekonomi Ihsan Johor 1.0 telah memperuntukkan sebanyak 1.67.33 juta yang telah memanfaatkan seramai 295,464 penerima. Sementara itu, pakej ransangan ekonomi Ihsan Johor 2.0 sebanyak 109.48 juta pula disediakan melalui dan dapat memanfaat seramai 387,674 penerima. Maka itu, Kerajaan Negeri pula akan melaksanakan pakej ransangan ekonomi Ihsan Johor 3.0 memperuntukkan sebanyak 241 juta dengan 33 inisiatif dan bertunjangkan dua fokus utama seperti berikut. Fokus utama yang pertama adalah pemerkasaan pengurusan pandemik. Sementara fokus utama kedua adalah pengukuhan bantuan keselamatan sosial. Sebelum kita pergi kepada perkara selanjutnya, saya ingin menasihatkan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan dalam kita nak mematuhi, dalam kita ingin memastikan pengurusan pandemik ini terus mendapat kejayaan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam fokus pertama berkaitan pemerkasaan pengurusan pandemik ini, kita akui bahawa sektor-sektor ekonomi tidak akan dapat dimajukan dan sektor-sektor sosial tidak dapat disejahterakan jika kita tidak dapat mengawal pandemik ini secepat mungkin. Dan juga pembukaan semula sempadan Singapura-Malaysia dan keberkesanan penuh 7 ikhtiar makmur Johor juga bergantung terhadap bagaimana kita mengurangkan kadar kes jangkitan setiap hari di Johor. Maka menyedari hakikat ini, Kerajaan Negeri akan memperuntukkan sebanyak 75 juta untuk tujuan melaksanakan 4 inisiatif sebagaimana berikut. Inisiatif pertama, bagi menyokong usaha ujian saringan bersasar, Kerajaan Negeri akan membeli COVID test kit RTK antigen sebanyak 190,000 unit. Inisiatif ini akan dilaksanakan secara bersama oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan, Bahagian Khidmat Pengurusan dan Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Inisiatif yang kedua, usaha untuk memperkukuhkan lagi ujian saringan bersasar itu tadi, 3 PBT bertaraf bandaraya
iaitu Majlis Bandaraya Johor Bahru, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri dan Majlis Bandaraya Pasir Gudang akan turut membeli COVID test kit RTK antigen ini, yang mana inisiatif ini insya-Allah bakal memanfaatkan hampir 60,000 orang. Ketiga, kerajaan negeri akan terus membiayai perbelanjaan bagi operasi di pusat pemberian vaksin. Akan terus membiayai perbelanjaan di sekatan jalan raya dan akan terus membiayai kebajikan frontliner. Inisiatif ini akan diselaraskan oleh Setiausaha Kerajaan, Bahagian Khidmat Pengurusan dan semua pejabat-pejabat daerah yang merangkumi allowance, penyediaan makanan dan kelengkapan berkaitan yang melibatkan implikasi keuangan sebanyak 20 juta dan akan terus dilaksanakan sehingga Disember 2021 ini. Dan inisiatif keempat, kerajaan negeri bercadang untuk membeli vaksin COVID-19 ini bagi membolehkan rakyat di negeri ini mendapat bekalan vaksin. Kerajaan negeri akan bekerjasama dengan Kumpulan Perubatan Johor, KPJ. Inisiatif ini pula akan membolehkan pihak KPJ menjual vaksin kepada mereka yang memerlukan. Oleh itu, kerajaan negeri akan memperuntukkan sebanyak 40 juta bagi tujuan ini. Through the 4 initiatives above, Johor will be able to test, trace and vaccinate better. And above all, we hope to recover faster. Tuan-tuan dan puan-puan, fokus utama kedua pula adalah pengukuhan bantuan keselamatan sosial. Pada PKP kali ini, semua golongan daripada pelbagai kumpulan pendapatan telah terkesan. Golongan 40 turut terjejas secara langsung, bukan sahaja golongan B40 seperti sebelum ini. Maka dalam usaha untuk memperkukuhkan bantuan keselamatan sosial ini, sekiranya anda telah menerima bantuan Pemerkasa Plus, anda juga layak menerima bantuan Ihsan Johor 3.0. Oleh itu, pakej rancangan ekonomi Ihsan Johor 3.0 ini akan menggunakan pendekatan secara sektoral. Tidak kiralah jika anda berada dalam sektor masyarakat dan modal insan atau sektor pelancongan ataupun sektor perusahaan kecil dan sederhana, anda akan merasa sedikit sebanyak manfaat daripada pakej rancangan ekonomi Ihsan Johor 3.0 ini. Bagi sektor masyarakat dan modal insan, peruntukan sebanyak 126.86 juta akan dibelanjakan bagi pelaksanaan 16 inisiatif yang akan merangkumi pelbagai pemberian sekali beri, one off. Inisiatif bagi sektor ini adalah seperti berikut. Pertama, pemberian bantuan kepada pengusaha kantin sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan sebanyak RM500 disediakan kepada 1,197 pengusaha. Inisiatif ini akan diselaraskan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Kedua, pemberian bantuan kepada pemegang lesen premis gunting rambut atau salon, di mana sebanyak RM500 akan disediakan kepada 4,202 penerima. Penyaluran bantuan ini akan dilaksanakan oleh PBT yang terlibat. Ketiga pula, pemberian bantuan kepada pemandu bas atau van sekolah yang berdaftar, di mana sebanyak RM500 akan diberi kepada 2,123 penerima. Bantuan ini pula akan diselaraskan oleh Perbadanan Pengangkutan Awam Johor, PAJ. Inisiatif keempat,
pemberian bantuan kepada peserta dalam senarai e-Kasih. Mereka akan menerima sebanyak RM500 dan bantuan ini melibatkan seramai 22,071 orang. Sebagaimana dalam pakej rangsangan ekonomi Ehsan Johor 2.0, inisiatif ini akan diselaraskan secara bersama oleh Pejabat Pembangunan Negeri Johor dan pejabat-pejabat daerah. Tuan-tuan dan puan-puan, inisiatif yang kelima adalah pemberian bantuan kepada Imam, Bilal dan Noja, di mana sebanyak RM500 disediakan kepada seramai 5,264 orang. Jabatan Agama Negeri Johor akan menjadi penyelaras bagi inisiatif ini. Keenam ialah di mana kerajaan negeri akan memberikan sumbangan kepada golongan yang hilang pekerjaan atau pendapatan, di mana sebanyak RM500 yang dijangka akan memanfaatkan seramai 10,000 pekerja yang terkesan. Inisiatif ini akan diselaraskan oleh Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor dan Jabatan Tenaga Kerja. Ketujuh pula ialah pemberian bantuan kepada ketua-ketua kampung, di mana seramai 630 orang terlibat. Bantuan sebanyak RM500 disediakan. Inisiatif ini akan diselaraskan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Bahagian Khidmat Pengurusan dan akan dibantu oleh pejabat-pejabat daerah. Kelapan pula, kerajaan negeri akan memperuntukkan sebanyak RM1 juta kepada Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim bagi mengadakan kaunseling atau klinik kaunseling, webinar psikologi dan kaunseling serta ujian psikologi secara dalam talian. Inisiatif ini dijangka akan dapat dimanfaatkan oleh seramai lebih kurang 10,000 orang. Kesembilan, penyaluran voucher barangan yang bernilai RM200 kepada 300,000 penerima yang dikategorikan dalam keluarga B40 akan dilaksanakan dengan kerjasama MyKasih Foundation. Inisiatif ini akan diselaraskan oleh Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor dengan bantuan lembaga hasil dalam negeri. Ke-10 pula adalah bantuan program bakul makanan yang bernilai RM100 kepada 20,000 rakyat yang memerlukan dengan peruntukan berjumlah 2 juta. Program ini akan diselaraskan oleh Yayasan Sultan Ibrahim. Ke-11, bantuan sebanyak 8 juta pula disediakan untuk program gerobok makanan yang saya percaya akan memberi manfaat kepada hampir 100,000 rakyat yang terkesan. Inisiatif ini akan diselaraskan oleh semua pejabat daerah dengan agensi dan jabatan di setiap daerah, dijadikan sebagai pusat penyaluran dan pembahagian bantuan ini. Ke-12, sebagai tambahan, sebanyak 100,000 voucher KFC yang bernilai RM20 juga akan diberikan kepada golongan seperti mahasiswa, anak-anak yatim piatu, warga emas dan lain-lain lagi. Inisiatif ini akan diselaraskan oleh Johor Corporation, JCOP. Ke-13 pula adalah inisiatif bagi membantu pelajar di sekolah rendah dan menengah di Johor yang mengikuti program pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR. Kerajaan negeri akan melaksanakan bantuan sumbangan peranti kepada sekolah seluruh Johor. Peranti ini nanti akan dijadikan sebagai aset sekolah dan kemudahan ini akan dipinjamkan kepada seramai 8,000 pelajar yang kurang berkemampuan. Inisiatif ini akan diselaraskan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor
Pembiayaan bagi inisiatif ini juga turut mengalu-alukan sumbangan daripada syarikat-syarikat korporat. Tuan-tuan dan puan-puan, inisiatif yang ke-14, satu allowance khas juga akan diberikan kepada setiap penggerak Southern Volunteers, iaitu sebanyak RM50 sehari, yang akan melibatkan hampir 400 penggerak setiap hari. Ini adalah untuk menggalakkan peranan penggerak dalam membantu frontliner menjayakan pendaftaran vaksin di seluruh negeri Johor. Bagi golongan belia secara amnya, pula sebanyak 1.8 juta disediakan bagi latihan dalam talian di bawah seliaan unit strategik modal insan. Inisiatif seterusnya iaitu inisiatif yang ke-15. Kerajaan negeri akan melaksanakan pemberian bantuan sebanyak RM500,000 kepada persatuan dan penggiat seni di negeri Johor. Sebanyak RM1,000 pula akan diberi kepada 11 badan gabungan yang berdaftar di bawah Majlis Kebudayaan Negeri Johor, manakala RM1,000 juga kepada 10 Majlis Kebudayaan Daerah. Dan kita tambah RM500 kepada 958 penggiat seni yang terkesan dengan pandemik ini. Inisiatif ini akan diselaraskan oleh Yayasan Warisan Johor dan akhirnya, inisiatif yang ke-16 pula, sebagai menghargai dan mengiktiraf sumbangan pengamal media dan penggerak Info on Wheels yang membuat penerangan dan advokasi tentang pandemik di seluruh negeri Johor. Buat pertama kali dalam tempoh pandemik ini, kerajaan negeri akan menyalurkan pemberian sebanyak RM500 kepada 300 orang individu yang terlibat dan akan diselaraskan bantuan ini melalui Jabatan Penerangan Johor. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada sektor masyarakat dan modal insan, sektor perusahaan kecil dan sederhana juga diberi perhatian. Kerajaan negeri akan memberi RM500 kepada 19,090 pengusaha IKS Mikro yang berdaftar dengan PBT. Seperti penyewa premis milik PBT, peniaga pasar malam, pasar pagi, pasar tani dan juga penjaja. Untuk ini peruntukan berjumlah 9.5 juta disediakan dan akan diselaraskan oleh pejabat setiausaha kerajaan bahagian kerajaan tempatan dan semua PBT di dalam negeri Johor. Di bawah inisiatif ini juga peniaga warung dan gerai makan di luar kawasan PBT turut dibantu melalui permohonan yang disahkan oleh pejabat-pejabat daerah. Dalam sektor pelancongan pula, demi membantu pihak-pihak yang terkesan di bawah sektor pelancongan ini, sebanyak 1.74 juta diperuntukkan untuk melaksanakan 4 inisiatif sebagaimana berikut. Inisiatif pertama, pemberian bantuan sebanyak RM2,000 kepada 267 pengusaha hotel bajet yang berdaftar. Sementara inisiatif kedua pula ialah pemberian bantuan sebanyak RM1,000 kepada 551 pengusaha homestay yang berdaftar. Dan inisiatif ketiga pula adalah pemberian bantuan sebanyak RM1,000 kepada 60 agensi pelancongan di negeri Johor yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan, MOTEC. Dan inisiatif yang keempat, pemberian bantuan sebanyak RM1,000 kepada 600 pemandu pelancong di negeri Johor.
Kesemua inisiatif dan bantuan ini akan diselaraskan oleh Tourism Johor. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada inisiatif yang dicadangkan di atas, terdapat 4 lagi inisiatif yang bakal dilaksanakan yang akan mengurangkan hasil kerajaan negeri dengan jumlah sebanyak 34.41 juta. Antaranya, pertama, kerajaan negeri akan meneruskan pengecualian pembayaran sewa rumah di bawah program perumahan rakyat PPR dan rumah sewa kerajaan RSK. Pengecualian ini adalah sehingga 31 Disember 2021. Inisiatif ini akan melibatkan seramai 8,743 penyewa dan akan diselaraskan bantuan ini melalui Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor bahagian perumahan. Kedua adalah penangguhan bayaran lesen penjaja atau perniagaan perusahaan kecil dan sederhana, sewa premis dan gerai, sewa tapak pasar malam dan pasar pagi akan terus diberi pengecualian sehingga Disember 2021. Yang ketiga pula, pengurangan sewaan bulanan sebanyak 50% akan diberi kepada penyewa premis dan inkubator PIJ, Perbadanan Islam Johor, yang akan bermula pada bulan Jun ini hinggalah Disember 2021. Dan yang keempat juga adalah usaha kita untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan. Pelanjutan pengenaan denda lewat bayar cukai tanah akan dilanjutkan sehingga 30 September 2021. Sementara itu, bagi mengukuhkan lagi kedudukan keuangan tabung bencana negeri Johor, 3 inisiatif akan dilaksanakan. Pertama, sumbangan melalui potongan gaji yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor dan Exco selama 3 bulan, bermula daripada bulan Julai hinggalah September 2021 ini, dengan berjumlah sebanyak 239,000. Kedua ialah sumbangan oleh penjawat awam negeri Johor dalam mendepani COVID-19 ini menerusi pengurangan imbuhan tetap kerakyaan dan pengurangan imbuhan tetap khidmat awam. Kita akan mulakan ini pada bulan Julai hingga September 2021, yang mana ianya melibatkan implikasi keuangan sebanyak 170,000. Dan usaha ketiga bagi memperkukuhkan tabung bencana adalah sumbangan daripada JLC di negeri Johor yang akan dimulakan oleh Perbadanan Islam Johor, di mana sebanyak 252,000 telah disumbangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, peranan wakil rakyat juga diperkasakan dengan peruntukan khas kepada semua ahli Dewan Undangan Negeri dan penyelaras JPKD. Inisiatif ini akan melibatkan perbelanjaan sebanyak 7.05 juta. Peruntukan ini adalah bertujuan untuk melaksanakan program advokasi vaksinasi, promosi pematuhan SOP norma baru serta program kebajikan di kawasan masing-masing. Bagi memastikan pelaksanaan inisiatif di bawah pakej rangsangan ekonomi Ehsan Johor 3.0 ini, agar ianya menepati sasaran yang telah ditetapkan, sebuah jawatankuasa khas akan diwujudkan bagi menyelaras, memantau serta melaporkan status pelaksanaan bantuan yang disalurkan. Jawatankuasa ini akan bermesyuarat sekurang-kurangnya 2 minggu sekali bagi mendapatkan status
kesemua inisiatif pakej rangsangan ekonomi Ehsan Johor 3.0 ini dan seterusnya melaporkan kepada rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam mendepani cabaran-cabaran baru pasca COVID-19, kerajaan negeri akan menubuhkan sebuah jawatankuasa penasihat yang diketuai oleh Profesor Datuk Dr. Adibah Kamaruzzaman, mantan Dekan Fakulti Perubatan Universiti Melaya, serta adjunct profesor di Yale University Amerika Syarikat. Jawatankuasa ini akan memperkukuhkan lagi pengurusan dan tindakan kerajaan negeri terhadap pengurusan pandemik menggunakan sains, data dan teknologi. Kerajaan negeri mengakui bahawa sains, data dan teknologi merupakan ramuan utama dalam memastikan keberkesanan usaha untuk melawan COVID-19 ini. Pada akhirnya, bagi menyokong program vaksinasi di negeri Johor, semua penerima inisiatif pakej rangsangan ekonomi Ehsan Johor 3.0 sebagai syarat penting, tuan-tuan dan puan-puan adalah diwajibkan untuk membuat pendaftaran program vaksinasi COVID-19 dalam aplikasi MySejahtera atau mana-mana saluran yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Secara keseluruhannya, pakej rangsangan ekonomi Ehsan Johor 1.0, pakej rangsangan ekonomi Ehsan Johor 2.0 dan pakej rangsangan ekonomi Ehsan Johor 3.0. Kesemua pakej ini telah melibatkan perbelanjaan sebanyak RM550.95 juta. Ini bermakna lebih setengah bilion ringgit telah dibelanjakan oleh kerajaan negeri di mana ianya telah memanfaatkan lebih daripada 1.5 juta penerima. Sesungguhnya, pakej rangsangan ekonomi Ehsan Johor 3.0 ini merupakan usaha bersama semua barisan kepimpinan di peringkat negeri dalam memastikan bantuan yang seadil-adilnya. Sejujurnya, tiada kerajaan yang mampu memberikan segala-galanya kepada semua dengan sebanyak-banyaknya dalam himpitan waktu yang luar biasa ini. Walaupun begitu, kerajaan ini akan sentiasa mencari jalan sedaya upayanya, sekuat dan setekunnya untuk memberikan kepada hampir semua segala bantuan dan rangsangan yang selayaknya dalam sedikit atau banyaknya sesuai dengan kemampuan kerajaan. Dengan harapan tersebut, pakej rangsangan ekonomi Ehsan Johor 3.0 ini diharap bakal memberikan kelegaan kepada rakyat Johor yang memerlukan dan mengeluarkan kita daripada belenggu pandemik ini. Kepada Allah kita berserah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.